Assalamualaikum dan selamat pagi para pelajar semua. Apa khabar pada pagi ini? Cikgu amat berharap para pelajar masih terus bersemangat untuk bersama-sama dengan cikgu kita belajar lagi bagaimana cara untuk menulis karangan dengan menggunakan teknik gerabak atas ini. Jadi pada kali ini kita akan belajar bagaimana cara untuk menulis bahagian penutup ataupun bahagian kesimpulan karangan. Kerana sebelum-sebelum ini kita telah belajar bagaimana cara untuk menulis bahagian pendahuluan dan juga bahagian pengembangan isi karangan. Jom kita belajar bersama-sama. Baiklah, cikgu ulang lagi sekali sebab gambar raja ni kamu sudah lihat ya ketika kita belajar bahagian pendahuluan karangan dan juga bahagian isi karangan. Jadi dalam satu gerabak kereta api ada bahagian kepala, bahagian gerabak dan juga bahagian ekor. Dan bahagian kepala melambangkan pendahuluan karangan, bahagian gerabak melambangkan isi karangan, isi karangan satu, isi karangan kedua dan sebagainya. Manakala bahagian yang ketiga adalah bahagian penutup karangan. Jadi bahagian pendahuluan dan bahagian isi kita telah belajar pada minggu-minggu yang lalu. Jadi pada hari ini kita akan belajar pada bahagian ekor ataupun bahagian penutup karangan. Jadi para pelajar sudah bersedia untuk belajar? Bagus kalau para pelajar telah bersedia untuk belajar bersama-sama dengan cikgu. Jadi untuk bahagian perenggan penutup ini, cikgu telah menggunakan 5 kepulan asap. Asap kereta api yang mewakili 5 ayat ya. Jadi kepulan yang pertama, ayat 1, kita akan menulis kesimpulan pernyataan umum secara umum. Yang kedua, kita akan kaitkan dengan tindakan terhadap kehendak soalan. Asap yang ketiga, iaitu mengandungi ayat yang ketiga, kita akan kaitkan dengan kesan terhadap kehendak soalan. Ayat yang keempat ialah harapan setelah tindakan dilakukan. Dan asap yang kelima, bagi ayat yang kelima, ialah ayat penegasan. Dan cikgu tambah satu lagi asap, iaitu peribahasa atau ungkapan menarik yang boleh kita selitkan di mana-mana bahagian ayat lah yang dipikirkan sesuai. Baiklah, cikgu ulang semula supaya pelajar lebih faham. Untuk perenggan penutup ini, kita ada 5 ayat. Ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 dan ayat 5. Ayat 1, kesimpulan pernyataan umum. Ayat yang kedua, kaitkan dengan tindakan terhadap kehendak soalan. Ayat yang ketiga, kaitkan dengan kesan terhadap kehendak soalan. Ayat yang keempat, harapan setelah tindakan dilakukan. Dan ayat yang kelima, ayat penegasan. Jadi ada 5 ayat, bagaimana pelajar nak mudah ingat. Cikgu telah buat ringkasan lah supaya pelajar lebih mudah ingat, iaitu pernyataan kita ganti dengan ambil perkataan nyata saja. Tindakan tindak, kesan kes, harapan kita ambil harap dan ayat penegasan kita ambil gasan. Jadi nyata, tindak, kes, harap, gasan ni pelajar ingat dia punya ringkasan perkataan lah supaya pelajar ingat ayat 1 apa, ayat 2 apa, ayat 3 apa, ayat 4 apa dan ayat ke-5 apa. Tapi untuk mudah lagi pelajar boleh buatlah satu rangkai kata supaya pelajar lebih mudah ingat. Contohnya cikgu beri macam ni. Nak tidur, kena halau guru. Jadi nak tidur kena halau guru. Pernyataan, tindak, kesan, harapan dan penegasan. Jadi nak tidur kena halau guru. Ini pelajar mesti boleh ingat kan? Sebab ramai juga pelajar yang curi-curi tidur ketika cikgu sedang mengajar. Betul atau tidak? Okey, jadi tak apa. Bila cikgu kejut, kena bangunlah. Kerja sekolah, jangan dilupakan. Ulang semula, nak tidur kena halau guru. Baiklah, kita akan membuat latihan bersama-sama dengan menggunakan soalan berikut. Soalannya berbunyi, cuti sekolah merupakan masa yang ditunggu-tunggu oleh murid-murid bagi melepaskan tekanan pembelajaran di sekolah. Huraikan cara-cara pelajar memanfaatkan masa cuti sekolah. Jadi dalam hal ini, isu yang dibincangkan ialah cuti sekolah. Manakala kehendak soalannya ataupun KS-nya ialah cara-cara pelajar memanfaatkan cuti sekolah. Untuk ayat yang pertama, iaitu kesimpulan dan menyatakan pernyataan umum.
cikgu telah berikan 3 contoh. Contoh yang pertama, kesimpulannya terdapat pelbagai cara untuk pelajar memanfaatkan masa yang terluang sepanjang tempoh cuti persekolahan. Ayat yang kedua, kesimpulannya banyak aktiviti yang boleh dilakukan oleh para pelajar untuk mengisi masa senggang mereka sewaktu cuti sekolah. Dan ayat yang ketiga contohnya, kesimpulannya banyak aktiviti menarik yang pelajar boleh lakukan ketika cuti sekolah. Jadi untuk ayat yang pertama ini kita hanya menyatakan secara umum tentang kehendak soalan yang telah kita buat tadilah. Okey. Untuk ayat yang kedua pula, iaitu kaitan dengan tindakan terhadap kehendak soalan, cikgu berikan 3 contoh ayat. Ayat yang pertama, oleh itu, pelajar perlulah menggunakan masa terluang pada waktu cuti persekolahan ini dengan aktiviti-aktiviti yang bermanfaat. Jadi, tindakannya lah pelajar perlulah menggunakan masa terluang dengan aktiviti bermanfaat. Contoh yang kedua, oleh itu, ibu bapa perlulah, jadi di sini peranan ibu bapa. Ibu bapa perlulah memastikan pelajar atau anak-anak menggunakan masa terluang pada cuti sekolah ini dengan aktiviti-aktiviti yang bermanfaat. Boleh juga peranan ibu bapa ya. Dan yang ketiga contohnya, oleh itu pelajar perlu mengisi masa cuti persekolahan dengan aktiviti yang berfaedah. Jadi contoh yang ketiga ni ialah ayat yang paling mudah lah. Jadi bagi pelajar yang tidak menguasai kemahiran menulis ayat yang panjang, pelajar boleh tulis dengan ayat-ayat yang ringkas asalkan boleh difahami. Okey, seterusnya kita pergi pada ayat yang ketiga yang mana kita akan kaitkan dengan kesan terhadap kehendak soalan. Jadi 3 contoh ayat telah cikgu sediakan. Yang pertama, sekiranya perkara ini dilakukan, pastilah boleh menghalang pelajar daripada melakukan perkara yang tidak berfaedah seperti asyik menonton televisyen, bermain aplikasi permainan dalam gadget, melepak bersama rakan-rakan dan sebagainya. Jadi ini kesanlah pelajar tidak membuang masa. Contoh yang kedua, sekiranya pelajar bijak memanfaatkan masa cuti persekolahannya, maka pelajar dapat menerima banyak pengalaman yang menarik dan menambah ilmu pengetahuan mereka, ibarat sambil menyelam minum air. Dan contoh yang ketiga, kesannya, pelajar yang dapat mengisi masa cuti persekolahan dengan baik pasti akan lebih bersemangat apabila masuk alam persekolahan semula. Ini ialah ayat yang ringkas. Okay, seterusnya, ayat yang keempat. Kita akan nyatakan harapan kita lah setelah tindakan tadi kita ambil ya. Jadi contohnya, semoga pelajar yang lebih bijak mengisi masa cuti sekolah dan tidak mudah terpengaruh dengan aktiviti-aktiviti yang membazirkan masa dan menjejaskan masa depan mereka. Bab peribahasa, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Ini harapan kita lah. Okay, seterusnya, semoga akan lahir pelajar yang lebih bertanggungjawab terhadap masa depan mereka dengan melakukan perkara-perkara yang berfaedah. Dan yang ketiga, semoga akan lahir pelajar yang lebih berdisiplin dalam menguruskan masa dan bertanggungjawab terhadap diri sendiri. Jadi ini harapan kita lah bila pelajar dapat isi masa, apakah harapan kita yang akan berlaku ya. Jadi contohnya pelajar akan tidak membazirkan masa, pelajar lebih bertanggungjawab, pelajar lebih memikirkan masa depan dan pelajar akan lebih berdisiplin dalam pengurusan masa. Dan ayat yang terakhir sekali ialah ayat penegasan. Namun begitu, bak kata peribahasa, tepuk dada tanya selera. Terpulanglah kepada setiap pelajar untuk menentukan cara-cara yang sesuai dalam memanfaatkan cuti persekolahan mereka. Ini penegasan. Jelaslah bahawa pelajar perlu memanfaatkan cuti persekolahan mereka dengan bijak supaya tidak menyesal kemudian hari. Bak kata peribahasa, nasi sudah menjadi bubur. Dan yang ketiga, jelaslah bahawa pelajar perlu memanfaatkan cuti persekolahan mereka dengan bijak supaya masa depan mereka terjamin. Okey, jadi kita lihat perenggan yang lengkap setelah kita gabungkan semua contoh-contoh ayat yang telah cikgu terangkan tadi. Jadi inilah gabungan contoh ayat yang pertama. Ingat ya.
Nak tidur kena halau guru kan? Nak tidur kena halau guru. Ada 5 ayat. Ayat yang pertama, kesimpulannya terdapat pelbagai cara untuk pelajar memanfaatkan masa yang terluang sepanjang tempoh cuti persekolahan. Oleh itu, pelajar perlulah menggunakan masa terluang pada cuti persekolahan ini dengan aktiviti-aktiviti yang bermanfaat. Sekiranya perkara ini dilakukan, pastilah boleh menghalang pelajar daripada melakukan perkara yang tidak berfaedah seperti asyik menonton televisyen, bermain aplikasi permainan dalam gadget, melepak bersama rakan-rakan dan sebagainya. Dan yang keempat, harapan kita kan, semoga pelajar akan lebih bijak mengisi masa cuti sekolah dan tidak mudah terpengaruh dengan aktiviti-aktiviti yang membazirkan masa dan menjejaskan masa depan. Bab peribahasa, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Dan ayat yang kelima ialah gasan ataupun ayat penegasan. Namun begitu, bak kata peribahasa, tepuk dada tanya selera, terpulanglah kepada setiap pelajar untuk menentukan cara-cara yang sesuai dalam memanfaatkan masa cuti persekolahan mereka. Seterusnya, ini merupakan perenggan penutup yang lengkap bagi contoh-contoh ayat yang kedua tadi ya. Ingat ya, ada 5 ayat, nak tidur kena halau guru. Kesimpulannya, banyak aktiviti yang boleh dilakukan oleh para pelajar untuk mengisi masa senggang mereka sewaktu cuti persekolahan. Oleh itu, ibu bapa perlulah memastikan pelajar atau anak-anak menggunakan masa terluang pada waktu cuti persekolahan ini dengan aktiviti-aktiviti yang bermanfaat. Yang ketiga, kesan. Sekiranya pelajar bijak memanfaatkan masa cuti persekolahannya, maka pelajar dapat menerima banyak pengalaman menarik dan menambah ilmu pengetahuan mereka, ibarat sambil menyelam minum air. Dan ayat yang keempat, ayat harapan. Semoga akan lahir pelajar yang lebih bertanggungjawab terhadap masa depan dengan melakukan perkara-perkara yang berfaedah. Dan yang kelima, jelaslah bahawa pelajar perlu memanfaatkan cuti persekolahan mereka dengan bijak supaya tidak menyesal kemudian hari bab peribahasa nasi sudah menjadi bubur. Dan kita lihat gabungan ayat contoh yang ketiga, okey, membentuk satu perenggan yang lengkap. Ayat yang pertama, kesimpulannya banyak aktiviti menarik yang pelajar boleh lakukan ketika cuti sekolah. Oleh itu, pelajar perlu mengisi masa cuti persekolahannya dengan aktiviti yang berfaedah. Yang ketiga, pelajar yang dapat mengisi masa cuti persekolahan dengan baik pasti akan lebih bersemangat apabila masuk alam persekolahan semula. Dan yang keempat, semoga akan lahir pelajar yang lebih berdisiplin dalam menguruskan masa dan bertanggungjawab terhadap diri sendiri. Dan ayat penegasannya jelaslah bahawa pelajar perlu memanfaatkan cuti persekolahan mereka dengan bijak supaya masa depan mereka terjamin. Jadi kalau kamu lihat ayat contoh ketiga ni lah ayat-ayat yang mudah ya, yang ringkas, yang mudah. Tetapi masih mencapai maksud ataupun masih memenuhi kehendak soalan. Bagaimana? Faham tak apa yang cikgu terangkan tadi? Mudah kan nak menulis penutup bagi sesebuah karangan? Kalau pelajar semua sudah faham, cikgu berasa gembira dan pelajar boleh terus membuat latih tubi supaya pelajar lebih mahir lagi. Dan bagi pelajar yang masih belum faham, kita akan belajar lagi sekali bersama-sama sampai pelajar mahir untuk menulis bahagian penutup karangan ini. Sebab kalau kamu tak faham, cikgu pun tak senang hati. Jom kita teruskan pelajaran kita pada hari ini. Kita pergi kepada contoh latihan pengukuhan 1. Ibu bapa merupakan golongan yang perlu dihormati dan sayangi kerana mereka telah banyak berjasa kepada kita. Uraikan cara-cara yang dapat anda lakukan untuk menghargai jasa dan pengorbanan kedua ibu bapa. Jadi isu yang dibincang kat sini adalah menghargai ibu bapa dan kena soalannya ialah cara-cara yang dapat saya lakukan untuk menghargai jasa dan pengorbanan ibu bapa. Mari kita cuba buat bahagian penutup karangan ini. Baiklah, kita cuba buat perenggan penutup ini bersama-sama. Ada 5 ayat, ingat ya. Nak tidur kena halau guru, ayat pernyataan, tindakan, kesan, harapan dan penegasan. Ayat pertama, kesimpulannya terdapat pelbagai cara untuk saya menghargai jasa dan pengorbanan ibu bapa saya. Ayat kedua, tindakan.
Oleh itu, saya dan adik-beradik saya perlu sentiasa menghormati dan menghargai jasa dan pengorbanan mereka yang telah membesarkan kami semua. Ayat yang ketiga ialah kesan. Sekiranya kami mengamalkan sikap tersebut, sudah pasti ibu bapa kami akan merasa gembira dan dapat menjalani kehidupan dengan bahagia. Dan ayat harapannya, semoga akan lahir sebuah keluarga yang bahagia dan saling menyayangi antara satu sama lain. Dan ayat penegasan, jelaslah bahawa setiap anak perlu menghargai jasa dan pengorbanan ibu dan bapa, terutamanya sewaktu mereka telah meningkat usia. Kita jangan jadi seperti kacang rupakan kulit atau seperti kisah si tanggang yang disumpah menjadi batu kerana derhaka kepada ibunya. Jadi kalau kamu lihat ayat yang kelima ni, cikgu telah menambahkan satu ayat lagi. Jadi cikgu nak tegaskan di sini, pelajar tidak semestinya terikat satu ayat sahaja. Pelajar boleh menambah ayat lah untuk memberi kesan lagi kepada apa yang ingin kamu sampaikan. Baiklah, cikgu belanja lagi satu latihan pengukuhan supaya para pelajar lebih memahami cara untuk menulis bahagian pendahuluan ini. Okay, soalan latihan 2 berbunyi, keunikan tempat-tempat menarik di Malaysia seperti Cameron Highland, Pulau Langkawi dan Genting Highland telah menggamit kedatangan pelancong asing ke negara kita. Ini ialah pernyataan soalan. Hendak soalannya berbunyi, uraikan pendapat anda tentang faedah-faedah industri pelancongan kepada masyarakat Malaysia. Jadi, isu atau perkara yang dibincangkan ialah industri pelancongan. Manakala kehendak soalannya ialah faedah-faedah industri pelancongan kepada masyarakat Malaysia. Baiklah, kita cuba lagi sekali bersama-sama. Ayat yang pertama, ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat dan ayat kelima. Nak tidur kena halau guru. Ayat pernyataan, tindakan, kesan, harapan dan penegasan. Jadi contoh ayat yang pertama. Kesimpulannya, terdapat banyak faedah yang dinikmati oleh rakyat hasil industri pelancongan ini. Ayat yang kedua ialah ayat tindakan. Oleh itu, setiap anggota masyarakat perlulah memainkan peranan masing-masing untuk berganding bahu bagai aur dengan tebing bagi merancangkan lagi aktiviti pelancongan di negara kita. Jadi cikgu telah selitkan peribahasa. Ayat yang ketiga ialah kesan. Sekiranya kita melakukan sikap tersebut, sudah pasti ekonomi negara turut maju. Sebagai rakyat di bumi yang bertuah ini, kita akan turut merasai nikmat hasil kemajuan daripada ekonomi tersebut. Jadi ayat ketiga ni cikgu telah membuat penambahan ayat lah sebab cikgu nak bagi penjelasan lebih lanjut tentang kesan jika masyarakat menyokong industri pelancongan di negara kita. Dan ayat keempat ialah ayat harapan. Semoga industri pelancongan di negara kita semakin berkembang maju. Dan ayat tambahannya, selain itu, semoga nama negara kita akan tercatat dalam diary para pelancong luar negara sebagai salah satu destinasi pelancongan mereka. Dan ayat yang kelima ialah penegasan. Jelaslah bahawa kemajuan industri pelancongan di negara kita ini memberi banyak faedah kepada masyarakat Malaysia. Jadi pelajar boleh faham tak setakat ni? Okey. Ayat pertama ialah kesimpulan secara umum. Okey, pernyataan secara umum. Ayat yang kedua kita nyatakan tindakan kita lah. Dan ayat yang ketiga kesannya apa? Ayat yang keempat apakah harapan kita? Dan ayat yang kelima ialah ayat penegasan. Jadi mudah kan nak menulis bahagian penutup karangan ini? Alhamdulillah, jika para pelajar telah faham teknik menulis bahagian penutup ini dengan menggunakan teknik gerabak tas atau teknik amat senang ini. Dan cikgu nak ingatkan teknik ini untuk membantu para pelajar yang mengalami kesukaran untuk menyusun ayat-ayat bagi membentuk sebuah perenggan penutup. Jadi, cikgu berharap segala ilmu yang telah cikgu sampaikan kepada para pelajar akan memberi manfaat kepada para pelajar yang sangat cikgu kasihi. Terima kasih kerana sudi menonton video pendidikan ini. Jangan lupa ya untuk like, share dan juga subscribe. Sekiranya anda merasakan video pendidikan ini sangat bermanfaat dan bolehlah dikongsi bersama rakan-rakan yang lain. Terima kasih.